Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita insya-Allah dapat menyambung pengajian kita pada kali ini, iaitu ilmu tauhid, iaitu dalam membincangkan kitab Risalatul Tauhid. Kita akan sambung pengajian kita sifat yang wajib bagi Allah yang ke-6. Kita dah cerita itu, iaitu sifat wahdaniyah. Jadi kali ini kita akan sambung perkara-perkara syirik yang menyebabkan sifat wahdaniyah itu ternafi. Ya, jadi antara aktiviti ataupun ritual yang pernah berlaku dalam masyarakat kita ini, iaitu acara ancak, ancak dan sebagainya. Kata pengarang, ancak dan sebagainya. Jadi adalah apa dia ancak-ancak ni kan? Benda apa aktiviti ancak ni? Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan ini. Satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Jadi ancak ni satu upacara yang dilakukan, iaitu membuang ancak ni kan. Kemudian dia memberi makan hantu. Memberi makan hantu maksudnya ancak ni adalah satu aktiviti yang mana kita buat jamuan untuk bagi makan kepada hantu lah. Bagi makan kepada hantu. Hantu ni siapa? Hantu ni adalah jin lah. Jin. Hantu tu nama Melayu kita panggil. Arab dia panggil jin kan. Tak ada dalam bahasa Arab. Cuba cari dalam bahasa Arab satu perkataan yang membawa maksud kepada hantu. Cuba cari. Ada ke tak ada? Tapi kalau dalam Quran dia hanya sebut jin, syaitan, iblis. Tu tiga perkataan yang disebut dalam Quran lah. Jin itu jin lah kan. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Tapi kalau syaitan ni yang jahat, itu panggil syaitan. Iblis tu yang ingkar pada Allah, yang berjanji akan menyesatkan umat manusia. Itulah yang dipanggil iblis tu kan. Iblis ni bawa maksud apa? Putus asa daripada rahmat Allah. Syaitan ni yang tidak Islam. Jin yang tidak Islam. Okey, baik. Jadi kata membuang ancak ni, aktiviti ataupun upacara membuang ancak ni adalah satu upacara yang mensyirikkan Allah kan, mensyirikkan Allah kan. Sebab apa? Sebab percaya kepada mudarat boleh diberikan kepada makhluk yang lain, menyembah makhluk lain. Dia bukan pada upacara tu saja, sebab dia ada ritual yang membawa pada maksud menyembah. Itu yang masalah tu. Bila menyembah maksud syirik lah. Bila syirik ni berlawanan dengan sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat wahdaniyah kan. Jadi adat kepercayaan orang yang menyembah berhala, benda ni asal daripada kepercayaan orang yang menyembah berhala. Dan dia ada mirip-mirip sikit macam agama Hindu lah. Macam Hindu, dia ada mirip-mirip dengan Hindu. Aktiviti dia hampir sama lah. Bukan hampir sama, nak kata sama 100% tak juga. Tapi ada beza sikit lah. Tapi dulu-dulu lah. Sekarang zaman kita ni kemungkinan lagi ada. Mungkin dia tak komersial macam dulu. Kalau dulu memang aktiviti ni dibuat selalu kan. Apa cara menuai apa semua tu, itu Ustaz tak tahu lah macam mana dia punya upacara dia kan. Kalau tengok upacara dia baru kita tahu ini boleh ataupun tidak kan. Kalau takat biasa-biasa buat makan-makan, itu tak ada masalah. Jadi masalah ni bila kita buat sembelih dengan niat selain daripada Allah kan. Ni upacara ancak ni dia buat sembelih lah. Ancak ni dia ada dia punya perkakas dia kan. Dia ada acara ni, dia ada perkakas dia. Sekejap kita start cerita lah. Okey, baik. Jadi pengarang kata lagi, dia seumpama menyembah berhala kerana mereka beriktikad. Sebab apa jadi macam sembah berhala ni? Kerana mereka beriktikad, orang yang membuat acara ni, acara ancak ni, berpegang bahawasanya hantu dan syaitan itu, dia percaya apa? Berkuasa menyebabkan sakit
Jadi buat benda ni, buat acara ancak ni untuk mengelakkan penyakit ataupun menghilangkan penyakit. Jadi sebab dia percaya tu yang boleh menghilangkan penyakit tu adalah, yang menyebabkan penyakit tu adalah jin dan juga syaitan itu tadi, hantu tadi yang menyebabkan penyakit tadi. Jadi dia buat acara tu untuk mengelak daripada penyakit tu tadi, kan. Jadi macam kita lah ni kan ada penyakit kan. Jadi bila kita buat lain daripada Allah yang memberi kesan kepada penyakit tu, yang menyebabkan penyakit tu, maka itu ada sikit-sikit lah dia punya ni lah. Tapi kalau kata kita 100% yakin, jadi itu menyebabkan akidah kita tu problem. Akidah kita tu ada masalah. Bila ada masalah, nak buat macam mana? Semak balik. Kalau salah kita punya pegangan kita, salah percakapan kita, jadi kita minta ampun pada Allah, rujuk pada guru. Rujuk pada guru. Guru mana? Guru yang boleh memberi petunjuk pada kita, kan. Akidah ni kena pilih guru jugalah. Bukan akidah je, semua ilmu syariat ni mesti pilih guru. Kita kena pilih guru. Bukan kita main ikut-ikut je. Kita kenal guru tu, macam mana dia punya akhlak guru tu. Tu barulah boleh kita ikut. Okey, baik. Kata sakit, penyebab penyakit itu adalah sebab syaitan dan juga hantu, dan sebagainya. Sebagainya lagi, contohnya kemarau. Kata sebab buat macam ni lah ni jadi kemarau. Satu benda yang kita buat ni jadi kemarau. Jadi kata ada dewa marah lah sebagainya, kan. Tu zaman dulu ada lah yang cerita pasal kayangan dan sebagainya tu, kan. Bukan kayangan dia buat sebut lah ni. Lah ni lain istilah kayangan, dia pakai lain. Kalau dulu kayangan tu lah yang ada ada magic, ada sakti dan sebagainya lah, kan. Keluar asap lah dan sebagainya, boleh hilang lah apa semua. Tu dia panggil sakti lah dulu, kan, kayangan lah. Tapi bukan yang tu. Yang dulu pahaman macam tu tak boleh. Yang macam tu, yang sakti-sakti tu tak boleh. Itu ada khurafat dan itu etika jadi salah. Maka mereka yang mengadakan ancak, orang yang mengadakan upacara ancak ni, itu membuang hantu ataupun memberi makan kepada hantu, serta mengadakan jamuan, mengadakan majlis ancak ni, dan dia buat jamuan. Biasa majlis membuang ancak ni, dia akan ada makan-makan lah. Akan ada makan-makan. Nak bagus pula, lepas tu dia buat tahlil pula, kan. Kata, ustaz ni boleh ni ada tahlil. Kita tak boleh pergi makan. Kalau majlis yang ada sembahan, makanan tu dibuat sembahan, kemudian kita makan makanan tu, tak boleh, haram. Makanan yang dah dibuat sembahan kepada selain daripada Allah, yang dibuat upacara, makanan tu haram untuk kita makan. Contohnya kalau kita tengok sekarang ni, macam makanan yang dijamu kepada Tok Kong, kan. Tu tak boleh makan. Tak boleh makan. Pada asal hukum asal memang dia halal, tapi bila dibuat jamuan, diberi makan untuk tujuan yang lain, tu tujuan yang syirik, jadi tak boleh makan lah. Makanan tu jadi haram. Contoh kita sembelih. Kalau kita sembelih untuk mengelak hantu, kan, untuk mengelakkan jin, kan, itu pun tak boleh, tak boleh makan. Tak boleh makan makanan tu. Perbuatan sembelih tu pun tak boleh, makan pun tak boleh. Kalau ada lagi yang hebat lagi, dia akan ambil darah binatang sembelih tu, dia jamu sekali. Ada setengah lagi tu boleh masak sekali, kan. Jadi jangan, tu najis pula tu. Tak boleh, jamu najis semua orang. Dan ada pula dia pilih pula kategori dia. Kategori dia, kalau kambing, nak sembelih kambing yang berwarna hitam. Ayam yang berwarna hitam. Tu semua dia ada syarat-syarat dia tu, kan. Tu dia punya, ada dia punya apa? Kita panggil ni, ada dia punya kriteria dia tu, ada lah, kan. Ciri-ciri dia tu dah ada. Tapi kalau dia kata ni untuk semangat, dia lah semangat tu, dia lah benda tu loh. Semangat tu jin lah tu. Semangat tu untuk sembah syaitan tu lah, kan. Untuk naik semangat bukan dengan yang tu. Naik semangat ni dengan zikrullah. Sebab apa dengan zikrullah? Sebab Allah kata, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahawasanya dengan ingat Allah, dengan kamu menyebut Allah, hati kamu jadi tenang. Bila hati tenang, barulah semangat kita akan naik, kan. Semangat kita akan naik, kan. Ni kita ni semangat duk turun ni. Semangat duk turun. Sebab apa? Sebab PKP lama sangat, kan. Ni PKP lama sangat, jadi kita punya semangat duk turun. Jadi kita kena zikir lah. Ingat pada Allah lah. Ingat pada Allah. Tak boleh nak zikir di mulut, zikir
zikir di hati. Tak boleh nak ingat di mulut, ingat di hati, ingat di fikiran kan. Kalau boleh ingat dua-dua sekali di hati dan juga di fikiran, itu adalah yang paling baik sekali. Okey, baik. Jadi mengadakan jamuan. Bila dia buat aktiviti ni, dia akan buat jamuan. Jamuan ni bukan maksud jamuan untuk orang saja. Jamuan ni maksudnya ada satu makanan yang dihidangkan, kemudian dipersembahkan kepada hantu dan juga syaitan ni tadi kan. Pernah tengok kan cerita-cerita yang bomo tu kan. Ada ayam golek, ada punya pulut kuning dia, ada punya bertih dia dan sebagainya. Tahu tak bertih ni kan? Tak tahu, Google lah tengok bertih tu binatang apa kan. Okey, baik. Semua tukar ganti. Tukar ganti, tukaran lah. Dia ada tukaran dan perkara-perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang yang musyrikin. Jadi kalau kita buat benda ni dengan ada sembahan makan sembelih ke apa ke, pisang ke apa ke, kita jamu pada jin tu, itu jamu pada hantu tu, itu adalah perkara-perkara yang syirik. Apa maksud syirik? Syirik ni iaitu menyekutukan Allah. Bila kita menyekutukan Allah, kita dengan secara automatik telah menafikan satu sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat wahdaniyat kan. Jadi ancak ni, faham lagi ancak ni? Kalau tak faham, kita tengok. Okey, ancak ni dia ada dia punya orang panggil dia punya perkakas dah kan. Ada dia punya peralatan dah yang tertentu kan. Ancak ni, aktiviti ni dulu zaman dulu banyak lah. Zaman sekarang ni kalau ada pun mungkin tersembunyi lah. Dia tak tunjuk di depan lah. Okey, baik. Jadi ancak ni dia ada dua nama. Dia panggil dengan dua panggilan. Yang pertama dia panggil acak ataupun dibaca dengan ancak. Ada N dengan tak ada N kan. Jadi dia kata ini sembahan kepada makhluk halus. Dari kita sahabat tadi kan. Dia sembahan kepada makhluk halus, iaitu jin lah kan. Sembahan itu dia ada peralatan dan hidangan dia lah. Ada peralatan yang tertentu, iaitu antaranya hidangan yang ditentukan lah. Bertih. Ada bertih. Kemudian ada pulut kuning. Ada pulut kuning. Kemudian ayam panggang. Kemudian ada lagi telur mentah ataupun telur rebus. Itu dia punya hidangan. Dan anak patung tradisional. Tu. Ini syarat dia buat untuk sembahan. Kemudian ada lagi satu yang ni lagi, dia akan sediakan bekas mangkuk ataupun cawan. Dia akan bubuh darah binatang yang disembelih untuk buat sembahan tadi lah. Ayam panggang tu, hak tu lah. Dia sembelih ayam tu, ayam yang dia sembelih tu lah dia panggang kan. Okey. Jadi ancak ni juga selalunya digunakan untuk membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk halus ni. Buat perjanjian. Kalau orang dulu-dulu biasanya dia akan buat perjanjian dengan makhluk halus ni macam mana? Suruh jaga tanah, suruh jaga keluarga. Tu kadang-kadang setengah tu kita panggil saka lah, panggil saka. Kemudian ada juga yang dipanggil, dibuat tu untuk sungai, tak mau bagi sungai kering. Jadi dia buat juga jamuan ni kan. Jamuan ni bukan jamuan kita makan, jamuan untuk jin tu lah. Jamuan untuk jin tadi. Dia buat jamuan tu sebab tak mau bagi sungai kering. Nak bagi nak bagi padi keluar banyak. Tu ada aktiviti dia. Ada lagi antaranya lagi aktiviti ni juga dibuat. Upacara ni juga dibuat untuk orang yang nak bagi lawa. Nak bagi lawa, susuk lah senang kita kan. Susuk nak bagi lawa tu tahan lama. Kan? Kemudian ada juga orang yang buat tu untuk dapat duit. Puja untuk dapatkan duit kan. Ni kita pun tengoklah, jangan lupa buat lah. Kemudian ada lagi dia panggil upacara semah. Jadi semah ni apa cara macam mana pula? Ni dia panggil juga sebagai ada istilah tu je lah, tapi ada tengok dia punya benda yang buat lah. Antara dia panggil putus ubat. Tu. Bila lega je, dia akan buat satu upacara putus ubat dia panggil kan. Ataupun dia buat upacara kesyukuran dia lah kan. Kesyukuran macam mana? Dia buat sembahan dia tadi lah, sembelih, bagi apa, dia buat pulut kuning kan. Pulut kuning ni bukan makan, peranyuk kat sungai. Tu ada setengah peranyuk kat sungai. Ada setengah lagi macam-macam lah, macam-macam benda yang dia buat untuk sembahan tu bukan tujuan kerana Allah. Kata ustaz, tapi kalau sakit lepas tu sihat, kita buat kenduri boleh tak? Buat kenduri tak ada masalah kan.
Tapi rasa nak bagi makan orang makan pulut kuning, okey, tak ada masalah. Yang tak boleh bila kita buat upacara tu untuk selain daripada Allah. Itu yang tak boleh tu. Untuk selain daripada Allah. Itu yang tak boleh. Jadi perjanjian lah antara dia buat perjanjian dengan jin. Kemudian ada juga upacara yang dilakukan kalau nak bagi dia tak kena rasuk dan sebagainya lah. Dia punya upacara tu. Jadi kena tengoklah. Biasa upacara ni dia buat di sungai, di tempat yang ada pokok besar dan sebagainya lah. Kan, jadi kalau nak cerita lebih lanjut tentang upacara-upacara tu, boleh cuba Google lah. Ni senang, ada Google kan. Jadi boleh carilah, tengok macam mana upacara tu. Ada gambar sekali kan. Di sini Ustaz tak boleh nak tunjuk gambar lah, tapi boleh tengok dia punya gambar-gambar peralatan yang Ustaz sebut tadi. Boleh tengok gambar lah. Kalau tak tahu yang mana, boleh tengok gambar dah. Jadi kalau tak faham, boleh tanya lagi dalam kelas, insya-Allah lah. Nak cuba masuk kelas, tanya kan. Jadi saya ingat sekadar ini perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.